Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Kita masuk kepada kalimah kedua yang marfu', yaitu naibul fa'il. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il. Apa yang dimaksudkan dengan naib? Naib artinya pengganti. Pengganti bagi fa'il. Bila fa'il tak ada, dia yang menggantikan tempat fa'il. Naib ni pun dah digunakan di dalam bahasa kita. Naib ketua, naib presiden, Jadi pada perkataan Arab, naibul fa'il. Bila fa'il tak ada, maka dia menggantikan tempat fa'il. Kata penulis, kalimah kedua yang berada pada kedudukan raf'un adalah naibul fa'il, artinya pengganti bagi fa'il. Anda telah pun mengetahui setiap fa'ilun mesti mempunyai fa'il. Bila ayat itu ada fa'ilun, mesti ada fa'ilnya. Ada kalanya mutakallim, artinya orang yang bercakap tidak menyebutkan pelaku perbuatan kerana sebab-sebab tertentu. Mungkin di dalam sesetengah ayat tak disebutkan siapakah fa'ilnya, sama ada tak diketahui siapa fa'ilnya, ataupun nak disembunyikan siapa fa'ilnya, tak nak beritahu kepada pendengar siapa fa'ilnya, maka dibuangkan fa'il, lalu digantikan tempatnya dengan kalimah yang lain. Kalimah yang menggantikan tempat fa'il ini dipanggil naibul fa'il. Ketiadaan fa'il perlu digantikan dengan kalimah yang lain. Sebab ayat dalam bahasa Arab, kalau ada fa'ilun mesti ada fa'il. Itu syarat dia. Kalau tak ada fa'il, kena gantikan kalimah yang lain di tempat fa'il ni tadi. Pengganti inilah yang dipanggil naibul fa'il. Di antara sebab-sebab fa'il tidak disebutkan ialah mutakallim tidak mengetahui siapakah yang melakukan perbuatan. Perbuatan itu telah pun terjadi. Orang yang bercakap ni dia tak tahu siapa yang sebenarnya yang melakukan perbuatan ini. Lalu didatangkan fa'ilun dengan naibul fa'il. Naibul fa'il ni asal dia adalah maf'ulun bih. Kita dah belajar belum maf'ulun bih? Maf'ulun bih artinya sesuatu yang kena padanya perbuatan. Itu maf'ulun bih. Macam darabtu Zaidan. Daraba perbuatan dia, telah memukul. Tu saya, pelaku perbuatannya adalah saya. Zaidan dipanggil maf'ulun bih. Apa yang terkena padanya perbuatan itu dipanggil maf'ulun bih. Perbuatan memukul ni kena kepada siapa? Kena kepada Zaid. Zaid dipanggil maf'ulun bih. Daraba fa'ilun, tu fa'il, Zaid maf'ulun bih. Sekarang ini, kalaulah fa'il tak disebutkan dalam ayat, maka maf'ulun bih menggantikan tempat fa'il, dan ia dipanggil dengan naibul fa'il. Dia tak dipanggil maf'ulun bih dah, dia dipanggil naibul fa'il. Kita tengok contohnya. Suriqal baqar, lembu telah pun dicuri. Jadi mutakallim sebagai contohnya tak tahu siapa yang mencuri. Dia kata apa? Suriqal baqar, lembu telah pun dicuri. Kita kata contohnya suriqat darajati,
basikal saya telah pun dicuri. Kenapa gunakan naib fa'il? Sebab tak tahu siapa yang mencuri ini tadi. Maka didatangkan naib fa'il sebagai ganti kepada fa'il. Jadi bakarnya asal dia maf'ulun bih. Sebab bakar yang kena curi. Akan tetapi oleh kerana tak tahu siapa pencurinya, maka disebut suriqal baqar. Lembu telah pun dicuri. Faham maksud dia? Jadi kita datangkan naib fa'il antara sebabnya kerana kita tak tahu siapakah fa'ilnya. Apabila naib fa'il mengambil tempat fa'il, maka ia mengambil hukum hakam yang ada pada fa'il. Kita dah belajar tentang fa'il. Apa hukum hakam yang ada pada fa'il? Yang pertamanya ianya marfu'. Walaupun bakar tu asal maf'ulun bih, sepatutnya maf'ulun bih baris atas. Contoh saraka Muhammadun al-baqar. Muhammad mencuri lembu. Jadi baqara, kita baca baqara sebab dia maf'ulun bih. Nanti kita akan belajar dalam bab mansubat. Maf'ulun bih dia baris atas. Di sini bila dia ganti tempat fa'il, maka kita kena jadikan dia marfu'. Kita kata al-baqaru, ya, suriqal baqaru. Itu yang pertamanya. Yang kedua, ia terletak selepas fa'ilunnya. Seperti fa'il, naib fa'il juga kena diletakkan selepas fa'ilun. Tak boleh diletakkan sebelum fa'ilun. Kita dah beritahu kalau ia diletakkan sebelum fa'ilun, ia tidak menjadi fa'il. Begitu juga kalau naib fa'il ni diletakkan sebelum fa'ilun, tak jadi naib fa'il dah. Tak dipanggil naib fa'il. I'rab dia jadi lain pula nanti. Contohnya kita kata as-sayyaratu suriqat. Kereta tersebut telah dicuri. Jadi as-sayyaratu sini tak jadi naib fa'il dah. Sebab ia terletak sebelum daripada fa'ilun. Kalau suriqat as-sayyaratu baru jadi naib fa'il. Ya? Itu hukum hakam berkaitan dengan fa'il. Ianya juga digunakan pada naib fa'il. Yang ketiganya, fa'ilunnya bersambung dengan tak ta'nis sakinah sekiranya naib fa'il mu'annas. Kalau naib fa'il mu'annas, maka fa'ilun dia kena letakkan tak ta'nis sakinah seperti juga kalau fa'il mu'annas. Qalat Fatimatu, kena ada tak lepas pada qala, letak tak ta'nis sakinah. Kalau ianya naib fa'il pun, maka kita kena letakkan tak. Contohnya apa? Duribat Fatimatu, Fatimah telah dipukul. Kita kena letak tak ta'nis sakinah. Apabila anda mendatangkan naib fa'il bagi menggantikan fa'il, hendaklah fa'ilunnya diubah sebutannya. Kalau kita letak naib fa'il menggantikan fa'il, kita kena ubah sebutan fa'ilun ni. Daripada saraka, dia kena tukar jadi suriqa. Daripada daraba, kena tukar jadi duriba. Kalau kita letakkan naibu fa'il, sekiranya fa'ilun tersebut adalah fa'ilun madin. Sekarang kita bawa contoh fa'ilun madin dahulu, ya. Maka huruf pertamanya hendaklah dibariskan ke depan. Daraba, jadi dot asalnya baris atas. Bila didatangkan naib fa'il, kita kena tukar du. Da jadi du. Kemudian huruf yang sebelum akhir dibariskan ke bawah, kasrah. Sebelum akhir baris ke bawah. Ra jadi ri.
Daraba, duriba. Contohnya, qataltu fa'ran. Saya telah membunuh tikus. Jadi kalau kita nak kata tikus telah dibunuh, kita kata qutilal fa'ru sebagai contohnya. Tikus tersebut telah pun dibunuh. Qatala jadi qutila, ya. Huruf pertama pada kalimah qutila ialah qaf, telah dibariskan ke depan, manakala huruf yang sebelum akhir ialah ta dibariskan ke bawah apabila fa'il tidak disebutkan dan didatangkan naib fa'il. Di dalam istilah ilmu nahwu, fi'lun yang seperti ini artinya yang digabungkan dengan naib fa'il, bukan fa'il datang selepas dia. Yang datang selepas dia adalah naibul fa'il. Fi'lun yang seperti ini dipanggil mabni lil majhul. Ianya dibina ataupun dibentuk untuk yang majhul, yang tidak diketahui siapa pelakunya. Itu dipanggil mabni lil majhul. Kalau qutila dipanggil mabni lil majhul. Fi'lun yang dibentuk, dibuat untuk yang tidak diketahui siapa pelaku perbuatan. Begitu juga duriba, suriqa, dipanggil mabni lil majhul, tak disebutkan pelaku perbuatan. Sekiranya ia digabungkan dengan fa'il, maka dipanggil mabni lil ma'lum. Kalau fi'lun tu ada fa'ilnya, maka dipanggil mabni lil ma'lum, yang dibentuk untuk yang diketahui, dimaklumi siapa pelakunya. Ini istilah-istilah saja dalam ilmu nahwu yang kena kita tahu kalau kita nak belajar ilmu nahwu. Ya, apa maksud mabni lil ma'lum, apa maksud mabni lil majhul, kita kena faham. Sebab bila kita belajar kitab yang lebih tinggi lagi, maka ini akan memudahkan kita memahami dan menguasai ilmu nahwu. Kemudian sekiranya fi'lun tersebut merupakan fi'lun mudhari', tadi fi'lun madin. Kalau fi'lun mudhari' pula, macam mana kita nak buat jadi mabni lil majhul? Maka huruf yang pertama hendaklah dibariskan ke depan. Huruf pertama dibariskan ke depan juga, dan huruf yang sebelum akhir dibariskan ke atas. Ingat ya, huruf sebelum akhir. Fi'lun ni kadang-kadang dia ada kalanya dia lebih daripada 3 huruf. Ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Jadi antum kena ingat, huruf pertama baris depan, huruf yang kedua yang sebelum akhir baris di atas. Ini bagi yang mudhari', ya, bagi fi'il mudhari'. Contohnya apa? Yaqta'u Utsman al-ghusna. Utsman sedang memotong dahan. Dia tengah potong dahan-dahan pokok, ranting-ranting pokok. Kita pakai yaqta'u mabni lil ma'lum, tahu siapa pelaku perbuatan. Kalau kita nak buat mabni lil majhul, kita kata apa? Yuqta'ul ghusnu, dahan sedang dipotong. Kita tengok dahan-dahan pokok patah satu-satu, jatuh satu-satu. Ada orang sedang memotongnya. Kita tak tahu siapa orangnya. Kita kata apa? Yuqta'ul ghusnu, dahan pokok sedang dipotong. Jadi huruf pertama iaitu ya dibariskan ke depan. Huruf sebelum akhir iaitu ta dibariskan ke mana? Ke atas. Itu untuk dibuat dalam bentuk mabni lil majhul, ya. Begitu juga daraba yadribu. Kita nak kata Muhammad sedang dipukul, yudrabu Muhammadun. Yudrabu Muhammadun.
Huruf pertama pada kalimah yaqta'u pada contoh kedua ialah ya. Dibariskan ke depan dan huruf sebelum akhir iaitu ta dibariskan ke atas apabila dia buat dalam bentuk mabni lil majhul. Ya, jadi antum kena faham betul-betul istilah mabni lil ma'lum, mabni lil majhul. Baru nanti senang nak faham ilmu nahwu. Contoh yang lain, perhatikan kata dia. Mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Qatala jadi qutila. Yaqta'u jadi yuqta'u. Ya. Seperti fa'il, naib fa'il juga terbahagi kepada dua, yaitu ismun zahir dan dhamir. Sebagaimana fa'il terbahagi kepada dua, ismun zahir dan juga dhamir, begitu juga dengan naib fa'il. Jadi nak faham naib fa'il ni mudah insya-Allah. Kita faham bab fa'il, hukum hakam tentang fa'il, maka kita fahamlah bagaimana hukum hakam berkaitan dengan naibul fa'il. Yang penting kita tahu beza antara fa'il dengan naib fa'il itu apa. Fa'il pelaku perbuatan, naib fa'il adalah pengganti tempat fa'il ini tadi bila fa'il tidak disebutkan di dalam ayat. Contohnya, qutilal musyrikuna fi Uhudin. Orang-orang musyrikin telah dibunuh di dalam peperangan Uhud. Al-musyrikuna jadi apa? Naibu fa'il. Dia marfu'. Tanda rafu'an dia apa? Tanda rafu'an dia adalah wow, kerana dia jam'u mudzakkar salim. Kemudian contoh yang kedua, duribtu, saya telah dipukul. Jadi di sini naib fa'il dia apa? Dhamir. Kalau al-musyrikuna ismun zahir. Duribtu ta itu adalah naib fa'il, dia adalah dhamir. Contoh yang ketiga, wa iztum bi mau'izatin hasanah. Kamu telah pun dinasihati dengan nasihat yang baik. Mana naib fa'ilnya? Naib fa'ilnya adalah huruf ta pada tum tu. Itu naib fa'il. Jadi dia adalah dhamir. Kemudian kalimah qutila adalah naib fa'il mabni lil majhul yang disandarkan kepada ismun zahir yang menjadi naib fa'il, iaitu kalimah qutila adalah fi'il madhi mabni lil majhul yang disandarkan kepada ismun zahir yang menjadi naib fa'il, iaitu al-musyrikuna. Kalimah duriba dan wu'iza pula adalah fi'il madhi mabni lil majhul yang disandarkan kepada dhamir, iaitu tu dan tum. Kedua-dua dhamir ini menjadi naib fa'il. InsyaAllah mudah je bab naib fa'il ni. Ulang kaji. Kalimah kedua yang berada di tempat raf'un adalah naib fa'il. Yang ini antum kena ingat. Pertama apa dia? Kalimah yang marfu'. Pertamanya fa'il, yang keduanya naib fa'il. Itu antum kena ingat. Supaya senang bila antum bercakap ataupun buat ayat dalam bahasa Arab, antum nak bariskan ke mana senang. Itu penting belajar ilmu nahwu ni. Nak baris ke atas ke depan ke bawah ke, ini berdasarkan kepada pengetahuan kita tentang ilmu nahwu. Kalau tidak nanti kita bercakap berterabur, tak tahu nak baris mana, baris atas ke baris bawah ke baris depan ke. Itu pentingnya ilmu nahwu. Nombor dua, naib fa'il didatangkan pada ayat sebagai pengganti fa'il apabila fa'il tidak disebutkan. Nombor tiga, di antara sebab-sebab fa'il tidak disebutkan adalah pelaku perbuatan, iaitu fa'il tak diketahui, ataupun mutakallim tidak mahu menyatakan siapakah pelaku perbuatan. Yang bercakap tu dia nak sembunyikan.
Padahal dia tahu siapa pelaku perbuatan, tapi dia nak sembunyikan. Jadi dia pakai dalam bentuk mabni lil majhul. Contohnya si fulan ini, dia tahu siapa yang makan makanan si kawan dia ni tadi, ataupun minum minuman kawan dia ni tadi. Jadi dia tak nak beritahu siapa yang minum. Dia kata apa? Dia kata syuriba asiruka. Dia kata jus kamu telah pun diminum. Dia tahu siapa yang minum, tapi dia tak nak beritahu kepada pendengar, orang yang dia bercakap dengannya. Dia pakai dalam bentuk mabni lil majhul. Itu antara sebab didatangkan ayat fi'lun digabungkan dengan naib fa'il. Yang keempat, apabila naib fa'il mengambil tempat fa'il, maka ia mengambil hukum hakam fa'il. Sama sahaja, seperti yang kita bacakan tadi. Hukum hakam ni antum kena ingat jugalah. Bila kita buat ayat jumlah fa'iliyah, maka kita kena ingat apa hukum hakam yang perlu kita jaga bila kita buat ayat mendatangkan fa'il. Begitu juga diikuti dengan naib fa'il, hukumnya sama. Yang kelima, sekiranya naib fa'il digabungkan bersama fa'il madin, maka huruf pertama fi'ilun tersebut hendaklah dibariskan dengan dhammah, itu baris depan, dan huruf sebelum akhir dibariskan dengan kasrah. Yang keenam, sekiranya ia digabungkan dengan fi'il mudhari', naib fa'il duduk lepas fi'il mudhari', maka huruf pertama fi'ilun hendaklah dibariskan dengan dhammah dan huruf sebelum akhir dibariskan dengan fathah. Kita nak kata sebagai contohnya, umat Islam di Palestin sedang dibunuh. Kita kata apa? Yuqtalul muslimuna fi Palestin, contohnya. Jadi kita pakai mabni lil majhul. Ada kalanya didatangkan mabni lil majhul sebab dah tahu dah siapa yang melakukan perbuatan. Kita datang juga dalam bentuk mabni lil majhul. Siapa yang membunuh rakyat Palestin contohnya? Tahulah, orang Yahudi lah kan. Kerana dah dimaklumi pun, maka didatangkan dalam bentuk mabni lil majhul. Kemudian yang ketujuh, fi'lun mabni lil ma'lum artinya fi'lun yang disebutkan fa'ilnya bersama-samanya di dalam ayat. Fi'lun mabni lil majhul artinya fi'lun yang tidak disebutkan fa'ilnya di dalam ayat dan digantikan dengan naibul fa'il. Jadi carta itu antum tengok sendirilah. Kemudian hari esok, minggu depan insya-Allah kita masuk kepada fasa yang ketiga, iaitu kalimah yang ketiga yang berada di tempat raf'an, iaitu mubtada. Ilahuna barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha